سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء المرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami akan dosa besar serta dengan dalilnya dalil dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haytami dia ada sebut beberapa dosa besar dengan serta dengan dalil-dalil dia. Dia sebut tu di mana? Di dalam kitabnya, kitab Ibnu Hajar yang bernama Zawajir Aniqtirafil Kabair. Zawajir Aniqtirafil Kabair. 2 jilid. Disebut tu lebih daripada 400. 400. Tu lebih daripada 400. Nah, tengok dalam kitab Zawajir tu lah. Ada di bawah tu 2 jilid. Itu kita tengok dah, buka dah kan. Adapun dosa kecil maka iaitu dosa kecil amat banyak. Bila dah amat banyak lagu mana nak kata? Iaitu dosa kecil tu barang yang lain. Jatuh kita. Barang yang daripada ini barang yang lain daripada dosa besar. Selain daripada dosa besar, dosa kecil gitu. Baik tak? Sebab tu penting kita tu jangan kita baca sendiri kata ni. Barang yang daripada dosa besar, hak daripada dosa besar jadi dosa kecil pula gitu ke? Barang yang lain daripada dosa besar. Kita tu gugur. Jatuh. Soalun bermula soal, berapa perkara rukun taubah yang menggugurkan dosa? Nak cara rukun taubah pula lah. Karena kitanya dalam khatimah ni benarnya fi bayanit taubati wa syurutiha. Pada menyatakan taubat dan segala syarat-syaratnya, syarat-syarat taubat. Tetapi sebelum daripada menyatakan syarat-syarat taubat, menyatakan tentang taubat dan syarat-syarat taubat, orang panggil atas jalan istitrak, atas jalan ambil sambil itu cerita dulu tentang dosa. Bila dulu sedikit daripada dosa besar. Jadi kalau kita nak tahu lebih banyak lagi, kita mengaji kitab hak besar-besar lagi lah. Seumpama kitab Zawajir Aniqtirafil Kabair. Itu seumpama kitab tu. Ataupun kalau kita nak tahu laginya, baca kitab Yawaqit wal Jawahir bagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu pun menyata juga dosa-dosa besar. Baik.
Jawabun bermula jawabnya, ada pun rukun taubat yang menggugurkan dosa itu. Taubat hak dosa tu dihapus, diampun oleh Allah Ta'ala tu 3 perkara. Ini kalau bersabit dosa tu semata-mata hak Allah Ta'ala. Tu. Tu. Semata-mata dosa lah dia panggil. Tak berkait dengan anak ada. Gitu. Jadi 3 perkara orang panggil syarat taubat. Rukun taubat. Pertamanya daripada 3 rukun taubat, menyesal atas barang, menyesal kerana barang yang diperbuatnya seorang. Apa barang tersebut? Bayan pada kata barang daripada maksiat. Ia kena ada an-nadmu, dia panggil menyesal. Kalau dalam hati tu tak ada an-nadmu, tak ada menyesal, maka taubat dia tu tak sah. Tak sah lah taubat tu. Taubat gapo tak menyesal, dia kena ada an-nadmu, dia panggil. An-nadmu tu maknanya menyesal. Sesal dalam hati. Mari khil. Allah lah, dia kata, nyesalnya, buat apalah kata. Ya Allah, sesalnya aku. Ada lagu tu. 1. Kedua, meninggalkan maksiat yang disesalkannya seorang atas maksiat. Itu barang yang dimaksiat. Pada ketika itu juga, pada ketika mana dia tu taubat. Dia kena tinggal, jangan duk orang panggil menyesal buat. Bila-bila buat tu menyesal. Ni. Ni taubat agak ni. Menyesal ya. Menyesal tak jadi tu. Tika nyesal tu lepas lalu batal agak. Tolak lalu orang tina kalau berzina agak. Tu maknanya. An-nadmu tarkul maksiati. Tu. Yang ketiganya apa? Mencita-cita. Orang panggil al-azmu. Azam. Al-azmu. Mana azam? Cita-cita tinggi. Cita-cita kuat. Atas bahawa tiada kembali ia seorang kepadanya kepada maksiat. Tu dia kena ada azam, mencita-cita atas bahawa tiada kembali ia seorang kepadanya kepada maksiat. Bila kemudian daripada itu, kemudian daripada taubat. Ia tak buat dah. Ia tak buat dah. Gitu. Ini jika ada maksiat itu mewajibkan ta'zir jua, tak wajib hudud. Orang panggil taubat lagu ni taubat atas maksiat hak mewajibkan ta'zir jua. Tiada lainnya, yakni tidak maksiat hak diwajibkan hudud. Hak tu kena hukum hak lah. Tu kena hukum hudud. Orang panggil lagu ni taubat lagu ni di atas maksiat. Orang panggil hak mewajibkan ta'zir. Ta'zir ni mana hukumnya pemerintah. Pemerintah tetap ke siapa tinggal semaya, maknanya kena begitu, kena penjara, kau kena hotel, kau ikutlah. Orang panggil ta'zir. Mana misal ni contoh bagi maksiat hak mewajibkan ta'zir. Bukan orang panggil hak kena hudud. Seperti mencium yang diharamkan. Jadi cium orang tina tak ada pasal-pasal. Ada ni. Tu tak berzina. Kalau berzina tu kena hukum hudud. Ni tak berzina lagi cium, puak lagi cium. Haram tak? Haram lah, maksiat tak? Maksiat. Pak kena hudud tak? Tak kena hudud tu. Kena ta'zir. Maka hak jenis lagu ni taubatnya rukun dia 3. Nyesal, an-nadmu, lepas tu tarkul maksiati, kemudiannya al-azmu. Itu. Atau ada maksiat itu meninggalkan sembahyang atau puasa. Ya juga. Tinggal semaya, tinggal puasa. Tu pun orang panggil wajib taubat tu dengan 3. Tu. Maka tafriqnya memadalah, yakni sahlah akan taubat. Yang 3 perkara itu yakni akan taubat dengan 3 rukun yang tersebut. Itu. Yang 3 perkara itu dengan 3 rukun taubat yang tersebut itu serta mengqada sembahyang atau puasa, kena qada juga. Tu orang panggil dainullah, hutang dengan Allah tu. Lebih sepatut
dibayar, diqada, ditunaikan. Nah, jangan panggil nyesalnya tak semaya. Allah, aku tak sedar tak semaya pas ni, aku nak semaya dah. Tu lepas tu semayalah kita. Lepas tu hak dulu-dulu tinggal, tak apa dah gitu jelah. Tak jadi. Wajib kena qada. Ni masalah fofok Wahabi apa sahih hadis ya. Dia kata tak apa, tak payah qada, tak apa kerana kita tinggal dengan sengaja. Nabi itu suruh qada apabila kita tinggal semaya kerana lupa atau tertidur. Dalam hadis kan Nabi sebut apa? Man nama au nasiya salatuhu falyusalliha idza zakaraha. Man nama barang siapa yang tidurlah ia, au nasiya atau lupa. Man nama au nasiya salatuhu, barang siapa yang tidur atau lupa menunaikan sembahyangnya, falyusalliha, maka wajib dia kena qada idza zakaraha, apabila dia tu ingat. Hanya kita tengok Nabi kata kalau lupa baru kena qada, atau tertidur baru kena qada. Kalau sengaja free wadah gitu. Dia tak kerti. Ni. Tu royak ke dia. Kalau dengan lupa, dengan tertidur pun wajib qada. Kalau dengan sengaja tu mimbabil aula lah bengong. Gitu. Jangan literal sangat. Tu ni. Orang sepak bola kena cermin kereta kita dengan sengaja. Tak wajib kena ganti. Wajib dah kena ganti. Wajib awak sengaja tak sepak bola nak pecah cermin kereta saya? Tak sengaja cik. Sengaja. Ganti. Tak sengaja ganti. Sengaja cik. Tak apa. Sengaja lagi. Bodoh lah tu. Itu ni. Tu. Kalau dengan tak sengaja pun wajib kena qada, dengan sengaja mimbabil aula, lebih-lebih lagi atau orang panggil kiasun aulawiyah. Tu lebih-lebih lagi di sananya ada hadis yang lain. Seumpama hak dalam perai tu kan. Tapi hak dalam perai tu tak kuat manalah nak hujahnya. Kenapa? Dalam perai pasal dia lah orang panggil ada darurah dia. Tapi Nabi tu sengajalah tinggalkan apa ada darurah. Maka Nabi qada. Artinya nak ayat sini tak cukup hanya 3 rukun nyesah. Lepas tu semaya dah. Lepas tu tak akal dah tinggal semaya. Pas semaya dulu qada tak? Tak jadi taubat tu. Serta mengqada sembahyang dan atau puasa. Itu. Dan jika ada maksiat itu hak bagi Allah Ta'ala, mana misal seperti meninggalkan zakat, tak bayar zakat, atau hak anak Adam, mana misal seperti merampas atau mencuri, itu orang tu la'alla sawabah, harta orang. Salah kita. Bukan itu orang, harta orang. La'alla sawabah, mudah-mudahannya betulnya harta orang. Kalau lah maksiat tu orang panggil bersahabit dengan hak Allah Ta'ala supaya orang tak bayar zakat, ataupun bersahabit dengan hak anak Adam seperti kita merapak, mencuri harta orang. Maka lagu mana? Maka wajib pula serta yang 3 perkara itu. Mana? An-nadmu tarkul maksiati wal azmu. Wajib serta dengan 3 tadi itu. Wajib apa? Oleh mengeluarkan daripada hak itu. Lagu mana mengeluarkan hak itu? Dengan tu sekira-kira, dengan tu orang panggil taswih. Taswih pada kata keluar. Lagu mana mengeluarkan daripada hak Allah, hak makhluk, hak anak Adam tu? Dengan sekira-kira membayar zakat. Pergi bayar zakat. Dan mengembalikan rampasan atau curian kepada mustahiknya. Mustahik itu orang yang mustahikul zakah itu orang yang berhak makan zakat. Kalau orang panggil hak jenis rapah kata kepada pemiliknya lah. Mustahik itu dengan makna pemiliknya, pemilik harta tersebut. Kena pergi atas balik. Maaf cik, saya curi kereta cik. Maaf cik, saya curi motor cik. Maaf cik, saya curi gelemah kau duit kau berapa. Kembali balik. Jangan duk mainnya sadu saya tak ada curi. Dia sini. Tak curi dapat ni. Lepas tu duit hak mu curi, bagi harta curi. Tak apalah hak ni ngelah dah. Abang mung gitu. Kena pergi harta kelik lah. Baru sah taubat tu. Barulah gugur dosanya. Tuhan apa dosa. Dan wajib atas orang yang merampas atau yang mencuri, ini orang yang mencuri, memberitahukan rampasan atau curian kepada mustahiknya, mustahik harta. Wajib kena rayak tu apa? Qaid. Jika ada ia mustahik,
Jika ada ia mustahik, jahil akan dia akan harta. Mustahik tak tahu harta mana, banyak sangat harta dia. Kereta saja ada kat 100 buah. Itu dia. Orang curi dia boleh sebuah. Maka orang mari atas. Kereta siapa ni? Kereta cik lah ni. Kereta saya lah. Oh, saya curi. Iya ke? Oh, saya pun tak tahu. Oh, tak apa. Ada sini. Kena royak. Bukan pergi atas pakai lari gitu. Nah, kena pergi royak lah. Wajib. Wajib tu kalau lah mustahik tu tak tahu. Kalau mustahik tu tahu tak ada apalah. Tu dan jika sudah mati mustahik, tiba-tiba orang hak kita curi bagi dia, kita ropak bagi dia tu mati dah. Maka warisnya berdiri. Nah, tu. Maka waris mustahik tu berdiri, mana menempati pada tempat dia. Berdiri itu maknanya ganti dia lah. Berdiri itu maknanya ganti, orang panggil kena, orang panggil berdiri pada berdiri menempati dia, maknanya waris dia itulah orang panggil sebagai ganti bagi tuan milik tadi. Harta tu sepatut jatuh ke anak lah ahlul waris. Dia mau curi, orang panggil harta pok kita. Pok kita mati dah. Maka wajib kalau dia nak taubatnya kena harta kelik kepada kita sebagai ahlul warisnya. Tu kerana kita tu menempati pada tempat pemilik dia. Iaitu pok kita. Habis. Dan jika tiada baginya bagi mustahik atau pemilik harta tu waris. Oh, dia tak ada anak. Ada anak beranak, adik-beradik tak ada belakang, ahlul waris tak ada. Atau ada tapi putus khabarnya, khabar waris. Waris tak tahu duk mana. Tak tahu lagi pak mana ada waris. Gua surat berapa? 27. Nak habis dah ni. Nak ni. 27. Tu waris tak tahu duk mana, putus khabar. Mana putus khabar ni? Waris ada tapi tak tahu duk mana. Siapa waris? Waris hak kita curi harta tu tak tahu duk mana lah. Maka hendaklah yakni wajiblah diserahkannya seorang akan harta itu, yakni akan harta yang dirampok, yang dirampas, yang dicuri itu kepada qadi. Qadi mana sifat bagi qadi? Yang kepercayaan. Qadi yang boleh percayalah. Itu ni. Qadi tak boleh percaya, beratnya ambil geria pula qadi. Molek kata mari atas masjid rumah saya. Molek ni. Qadi pun naik kata masjid curi. Tak ada apalah. Dan jika sukar menghasilkan, mana mendapatkan yang demikian itu. Kita kata nak dapat tuai mustahik pemilik harta pun tak ada. Waris pun tak ada, atau ada tapi putus khabar. Qadi yang dipercayai pun tak ada. Tok qadi berat-berat saja tok qadi dia ni. Tak boleh lepas harta orang depan mata boleh ke dia dulu. Dia ni. Sukar ni mana payah nak menghasil, nak mendapat akan yang demikian itu. Maka solusinya ni sebagaimana disebut dalam kitab Minhajul Abidin dah ni, kalau ingat balik. Solusinya maka disedekahkannya seorang dengan harta yang dirampas, yang dicuri, yang dirampok tersebut kepada fuqara, kepada fakir miskin. Sedekah tu sedekah tu apa? Bukan mung tu pemurah, bukan. Diniatkannya seorang akan pahala sedekah bagi mustahik, bagi tuan pemilik harta. Kita kata khidr tu dia curi mutu abading ni, ataupun dia curi duit abading. Tu patutnya abading tak ada dah. Atau abading tu tak ada waris dah. Susah nak cari waris abading. Tu waris ada tapi tak apa mana dah. Putus khabar. Nak ke tok qadi pun payah nak cari belaka tok qadi, berat-berat saja. Kalau gitu, khidr pun ambil duit hak curi dengan abading tadi, pergi sedekah ke untuk fakir miskin. Lepas tu pahala tu niat jangan duk niat kamu. Boleh pahala apa. Mu tu nak taubat. Nak taubat. Atau kalau tak boleh, atau tu litari tu nak pilih. Atau ditasarrufkannya. Diguna, mana ditasarruf maknanya digunakannya seorang akan harta yang dirampas, yang dicuri kepada maslahah yang lain. Ikutlah. Maslahat yang lain tu maknanya buat masjid ke.
wak wakah ke, wak pondok ke, maslahat yang lain. Tapi dengan niat membayar gantinya kepada mustahik. Nah, niat itu sebagai niat membayar gantinya harta kepada mustahik. Nah, niat orang panggil pahala tersebut juga tetap kepada mustahik. Nak dia curi duit sejuta. Sejuta dia curi duit ni. Lepas tu dia tobat, aduh nak cari balik tu hak pemilik duit sejuta tu tak boleh dah. Mari sedekah ke Pondok Rumi Sufiawi. Itu. Mari wakaf sini tak apa tu ni. Tapi bukan niat boleh pahala kamu lah. Sebagai niat membayar gantinya harta kepada mustahik. Nah, dia niat orang panggil ni harta mustahik ni. Tu harta pemilik. Saya bukan pemilik, saya perokok. Bekas perokok. Itu ni. Tu jika didapatnya seorang lah. Tu. Jika didapatkannya seorang, akan dia akan apa tu? Akan maslahat tadi. Nah, kalau dia jopok boleh orang panggil nak tasarruf ke harta tu kepada maslahat. Maslahat ni benda hak molek-molek lah. Ada maslahat yang lain. Jika didapatkannya seorang dia akan maslahat. Atau kalau tak boleh juga, nak sedekah pun tak boleh, nak tasarruf pun tak boleh. Nah, sebab orang panggil tak ada maslahat apa. Atau dipeliharakannya seorang akan harta di dalam tangan seorang. Sipek jangan guna. Hak ni kita baru jumpa lah lagu ni. Tak jumpa lagi dalam kitab Minhajul Abidin pun Imam Ghazali tak kata lagu ni. Nah, dan jika ada ia seorang tu papa. Tuh, hak merapak, hak mencuri tadi tu papa. Miskin juga. Maka hendaklah diniatkan membayar. Dia kata aku ni nak tobat dah tak curi ni, tak merapak dah. Tapi kalau atas balik aku sendiri nak makan gapo? Macam tu. Dia sendiri pun miskin juga. Dia curi tu sebab miskin, dia papa. Maka hendaklah diniatkan membayar. Dia kena niat butih. Diniatkan membayar bila tu? Apabila ia seorang tu kaya. Tu tak apalah. Aku niat aku nak bayar balik duit abading ni. Nah. Tak apalah. Kidi kata. Nah. Kidi kata tak apalah. Nak cari abading bayar dah. Malu juga nak pergi atas gitu. Aku tahu. Ngaji pondok apa curi duit orang ni. Tak apalah kata aku kalau atas ni tak boleh nak makan dah. Tak apa guna duit ni. Lepas tu, niat aku akan bayar balik ni duit abading ni. Serta wajib atasnya seorang berusaha. Wajib dia kena berusaha, khija. Tu bapa tu berusaha. Khija nega untuk menghasilkan pembayaran. Untuk dia dapat bayar balik. Bawa dia khija gapo boleh dah duit gaji gapo. Dia pergi bayar balik ke abading. Ni abading duit ni. Duit 5,000. 5,000 duit gapo abading? Tak ingat dah kitanya. Dulu ada kita curi duit abading ke dia ayak 5,000 masa tu tak ada duit asal. Nak atas gelik kita tak ada duit. Lepas tu kita niat nak bayar tak kita gelik bayar pula ni. Boleh tak ada Dan jika mati ia tu. Ia orang mustahik tadi tu. Bukanlah orang seseorang itulah. Dan jika mati ia seorang di dalam papanya. Nah, dia kata tak apa duit 5,000 ni aku kalau atas balik miskin lah aku nak makan bayar aku sendiri papa ke dana. Lepas tu aku niat nak bayar. Nah, aku nak kerja pula. Nah. Biar boleh duit bayar baliklah duit orang curi dengan abading ni. Tiba-tibanya mati dalam papanya seorang. Adakah dituntut ia seorang dengan membayar dengan harta tadi tu di dalam akhirat? Soalan dulu tu. Atau tiada wajib dituntut, tiada dituntut atau tiada dituntut? Maka jawab bagi adakah? Tu jawab bagi adakah. Jadi seesok khidih tu dituntut ke tak nak bayar? Nak bayar ke mana? Nya mati dah. Nak kalau mati tak ada duit sipir duit buah lekai kapal. Bah nak bayar ke mana?
Maka ikhtilaf, jawabnya ikhtilaf sekalian ulama. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ni. Maka ikhtilaf sekalian ulama pada yang demikian itu. Kata setengah ulama dituntut ia seorang dengan harta, dengan membayar harta yang dicuri. Nah, tetapi dia niat untuk bayar tadi tu tapi tak boleh dengan sebab dia mati di dalam akhirat. Dituntut. Tetap juga dituntut. Nah, atas jalan ni gak bahayalah. Sebab tu jangan. Nah, kita tak tahu mati bila. Nah, tu. Dan kata setengah mereka itu ulama tiada dituntut. Nah, tak dituntut. Jadi kata setengah ulama hak dituntut tu artinya kena bayar dengan pahala lah. Itu kalau ada pahala kena bayar dengan pahala. Benda kata tak boleh lah gitu. Mari pahala remo lah sikit. Dah ada ni. Duit 5,000 tak apalah. Tak ada dah duit 5,000 pun. Pahala 5,000 ada tak? Mari. Dituntut. Tapi kata setengah mereka itu ulama tiada dituntut, tak dituntut. Maka katanya musannif mudah-mudahanlah. Tu mudah-mudahan. Tu orang panggil litaraji itu. Harap-harap lah. Mudah-mudahan litaraji. Harap-harap lah. Kiranya qaul yang kedua ini muafakat berbetulan dengan barang yang di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Minta-minta hak ni lah kau hak betul. Mana gitulah. Kalau kena tutup nyanyi lah boh. Mana gitu. Dan jika ada maksiat itu mewajibkan hak. Lain pula ni. Tadi maksiat yang tidak mewajibkan hak. Hanya ta'zir saja. Baik tak? Dan jika ada maksiat itu mewajibkan hak, wajib kena hukum hudud bagi Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tu menghukum ke hukum dosa-dosa tersebut kena hukum hudud. Mana misal dulu seperti zina, tu kena hukum hak. Tu dan minum arak. Zina orang hak telah merasai wati yang halal kena rejam sampai mati. Zina orang panggil hak tak pernah merasai wati yang halal maknanya ada nikah lagi. Maka hak tu kena rotel 100 kali. Itu. Dan minum arak. Rotel 50 kali ke 80 kali dah ni. Maka ditilik. Fafihi tafsilun. Itu mana? Maka ditilik ai fafihi tafsilun. Jika lagu mana ditilik? Fafihi tafsilun. Tu tafsir dia lagu mana? Jika tiada berdiri dengan dia. Dengan seorang tu jika tiada berdiri dia. Ada ia dah jika tiada berdiri dengan dia sebekas dan tiada ada ia maksiat tu masyhur. Gitu. Gini. Jika tiada berdiri dengan dia dengan seorang tu sebekas. Bukan sebekas tu deh. Atau tiada ia maksiat tu masyhur. Maka harus menyembunyikan yang demikian itu. Gini. Bukan sebekah tu. Saksi. Tu buat. Jika tiada berdiri dengan dia dengan maksiat tu oleh saksi. Tu fa'il bagi berdiri. Jika tiada berdiri dengan dia dengan maksiat tu oleh saksi. Tak ada orang tengok dia berzina. Tak ada saksi pak orang. Kita kata. Nak ukur hak mana? Merah. Tak ada orang tengok dia minum arak. Tak ada saksi. Dan tiada ada ia masyhur. Tak kecoh. Orang tak tahu kata dia mau berzina, tak ada. Dia mau duk minum arak pun dalam rumah sore. Zina pun senyap-senyap pun dalam arak. Contoh. Tak ada orang tahu. Kata ni. Maka harus bila dia taubat menyembunyikan yang demikian itu. Harus. Jangan duk cerita lah ke Tok Hakim kata saya berzina Tok Hakim. Jangan. Kalau ngaku gi ikrar kena baik tak? Ke sahabat Nabi tu ke? Ada ke hak dia mengaku kata berzina Rasulullah kata balik. Kata zina itu ya Rasulullah. Mu mengiga aku. Zina itu ya Rasulullah. Mu khaya aku. Dak zina itu ya Rasulullah. Aku berzina sungguh ya Rasulullah. Mu nak mimpi kau. Gi kana gi kira Rasulullah paling mu kata tengok. Hingga Rasulullah dia tak puas hati lagi gi mari keliling Rasulullah. Rasulullah pegang tangan dia gi jumpa dengan orang kampung dia. Hal Ma'iz, nama dia Ma'iz. Hal Ma'iz aqil atau majnun kalau tak silap gitulah. Adakah Ma'iz ni orang berakal atau gila? Jawab orang kampung Ma'iz bal aqil minna. Bahkan Ma'iz lah orang paling cerdik sekali daripada orang kampung kami. Kau dihukum rejam. Bila batu mula kena atas kepala Ma'iz kata, "Dok ya Rasulullah, tarik balik. Aku tak berzina ya Rasulullah, sakit." Omar nak pergi masuk lagi. Rasulullah kata, "Lepas gigi." Tu nak hukum hudud tu gitu.
Jadi kalau zina tu tak ada saksi pak orang. Minum arak ke gapo tak ada saksi dan tak sah. Harus menyembunyi. Harus menyembunyi itu seketar tobat lah. Maknanya dia an-nadmu tarkul maksiati wal azmu. Lepas tu dia sembunyi. Jangan duk cerita ke orang. Tak? Dan harus juga ia seorang tu ikrar dengan dia dengan maksiat. Harus juga. Harus dia nak sembunyi, harus juga. Tidak wajib dah. Itu nak cerita kata tak wajib. Bukan ada mau wajib ni kena pergi ikrar. Dah. Harus dia sembunyi, harus dia nak ikrar. Dia nak mengaku. Ikrar tu mana mengaku. Dan harus dia nak ikrar dengan dia. Dan harus ia seorang tu ikrar dengan dia dengan maksiat. Supaya apa dia ikrar di hadapan hakim lah ni. Dia ikrar ni bukan ikrar ke beding ke kapung mana-mana. Bukan. Dia kena ikrar depan qadi, depan hakim. Supaya didirikan, supaya dijalankan had hudud atasnya, atas seorang. Apa tu hak mana hak lebih? Harus belaka tu, harus dia sembunyi, harus dia pergi mengaku depan tu hakim. Tapi hak afdah hak mana? Tengok. Jaga molek-molek ni. Tulis molek-molek. Biar ngerti bahasa sikit. Tetapi menyembunyikan terafdal daripada ikrar. Faham tak? Tuh. Ini ayat kata Islam ni bukan gelenyah nak hukum, bukan. Bukan kata nak kerja orang, bukan nak kata nak bedah orang. Bedah sebab apa bukan boleh meluka ke? Nah tu ni. Jadi harus belaka dia nak ikrar depan tu hakim, saya berzina demi Allah, saya berzina tu hakim, demi Allah saya berzina 4 kali. Ikrar dengan 4 kali, kalau sekali jadi belaka. Ataupun dia nak sembunyi, dia taubat, dia sembunyi, yang menyesal taubat boleh buat. Hak mana? Harus dua-dua. Tapi hak afdal banyak hak mana? Afdalnya sembunyi. Lebih afdal sembunyi daripada pergi mengaku depan hakim ikrar. Dan jika telah berdiri saksi dengan dia dengan zina tadi atau minum arak tadi. Tiba-tibanya ni ada saksi, 4 orang cukup. Contoh. Tengok belakang dia masuk connect dalam big tadi tu. Nanti ni, dalam burik tadi tu. 4 orang kena nampak. Kalau 4 orang tu tak nampak, dia kata nak tengok gapo tak kata. Tengok kereta kocok. Nampak tak ni? Masuk. Tak nampak tak boleh. Bukan senang bah. Bukan senang nak jatuh hukum zina ni, bukan senang. Kena nampak orang panggil keris masuk dalam sarung keris tu. Atau tak ada saksi pun telah masyhur ia berzina, ia minum arak. Tu maka sunatlah baginya. Sunatlah baginya bagi seseorang yang berzina dan minum arak tu datang kepada raja-raja atau naik raja-raja. Kita kata pergi ke mahkamah lah senang. Padahal untuk apa dia pergi jumpa raja ataupun tok hakim mahkamah? Padahal ikrar dengan dia dengan seorang tadi itulah. Ataupun ikrar dengan dia dengan zina atau minum arak tadi. Supaya apa? Supaya didirikan had, dilaksanakan hukum hudud atasnya, atas seorang tadi. Jadi sunat ya, tidak wajib tak? Tu. Ada 4 orang saksi. Sunat ya. Sunat. Maka jika tiada didirikan, yakni dilaksanakan had, yakni hukum hudud atasnya, atas seorang yang berzina atau minum arak tu, sahlah taubatnya, sah juga. Jangan buat gelepar kata kerajaan tahu, kerajaan kafir ni. Nyanyo saya ni berzina ni, kerajaan terlaksana hudud kafir ni. Kita kena ubah ni. Tak perlu. Ya mutabat ah. Cara apa kau kerajaan dengar mu ni? Ni mutabat menyesal sungguh buat. Ada Tuhan terima sahlah taubatnya sah. Tetapi sungguh pun begitu dosa atas raja. Dosa atas raja. Sebab apa? Sebab tu bukan sebab dah. Baba. Tu sebab meninggalkan hudud, meninggalkan had, mana meninggalkan hudud. Dosa atas raja sebab meninggalkan hudud ni kait lagi. Jika tidak ada syubhat. Gitu. Karena hadis Nabi SAW jelas je kan? Al-hudud, tarkul hudud bisyubhat. Al-hudud tusqatu bisyubhat. Itu. Hudud tu digugurkan pelaksanaannya dengan sebab ada syubhat. Itu. Tarkul hudud, tinggalkan melaksanakan hudud, Nabi kata bisyubhati, dengan sebab ada syubhat. Jadi nak cerita kata apa?
Koik lagi tu dosa raja pun. Dosa raja tu kalau tinggal melaksanakan hudud dengan tak ada syubhat apa. Nah, kalau dia buat tak ada tekanan apa. Melainkan kalau dia buat kena jajah baliklah. Pergi baliklah negara ni dalam keadaan kekuatan. Tu syubhat lah tu. Tak? Kena faham molek. Kena bahas begitu molek Jangan duk guna agama buat jadi alat tunggal jangan. Kena faham molek tu. Yang alat tunggal huduk mak boleh kuasa senyap. Senyap dik-dik senyap. Hati dulu kita kena cak. Samalah dengan sebelum ni pun sama juga. Dan jika ada maksiat itu mewajibkan kisah pula, bunuh balah. Tu. Atau hak tukas ni orang panggil qazah. Tuduh tanpa boleh ke muka saksi 4 orang. Tuduh orang berzina. Kidi tuduh habis dia berzina. Hakim kata mana 4 orang saksi? Tak ada dia kata. Tak ada kena qazah. Itu orang panggil tukas. Hak mana hukumnya ke atas qazaf. Tu tukas. Hendaklah diserahkan diri seorang kepada mustahik. Supaya apa? Mustahik itu orang panggil hak berhak lah. Supaya dikisah lah. Supaya dikisah. Dia bunuh kan kena bunuh balah. Telinga dengan telinga, tangan dengan tangan. Kan ada ni. Atau haknya akan dia, atau di haklah dia jatuhkan hukum hudud lah di atas dia. Itu. Dan jika tiada tahu mustahik itu, tak tahu dia bunuh orang itu tak tahu keluarga dia siapa dia. Dan jika tiada tahu mustahik itu akan dia, akan seorang, wajib atasnya memberitahu akan dia, wajib. Dan jika tiada tahu mustahik itu akan dia, akan kisah tadi tu. Dia tak tahu. Tahu siapa dia pergi bunuh anak dia, kau bunuh adik-beradik dia, tak tahu. Maka wajib atasnya atas seorang yang membunuh tadi tu memberitahu akan dia. Akan mustahik. Memberitahu akan dia akan maksiat tadi, akan membunuh tadi tu akan mustahik. Wajib dia kena royak. Wajib kena mari jumpa Abedeng. Saya bunuh anak Abedeng. Mana wajib kena ayat itu? Wajib tu. Bukan sunat-sunat dak. Tu. Abedeng tak tahu. Siapa bunuh anak aku ni? Siapa bunuh anak aku ni? Tak ada orang mengaku senyap. Padahal dia duk bunuh dia duk senyap. Sudahlah. Aku taubat gitu lah aku. Jangan. Ini orang panggil dosa bak kisah ni. Ataupun kerak dengan anak Abedeng ke? Tak tahu ni. Kerak tangan ke? Wajib hidir tu kena pergi mengaku. Abedeng kita bunuh anak Abedeng. Kita gerak tangan anak Abedeng, kita gerak lengan dia, wajib. Supaya apa? Wajib dia kena mengaku. Supaya disempurnakannya mustahik. Gitu. Akan kisah. Abedeng gerak pula lengan dia. Ataupun gerak pula tangan dia. Ataupun bunuh dia. Tapi bukan Abedeng lah. Kena pergi ke Tok Hakim. Boleh juga dia. Abangnya. Atau hak. Atau dimaafkannya. Abedeng berbesar hati kata tak apa. Saya maaf. Atau dimaafkannya. Mustahik daripada seseorang. Ataupun daripada maksiat tadi. Atau daripada seorang pun boleh. Boleh berlaku tu. Nak rajak mana. Dan sahlah taubat seorang daripada maksiat yang mewajibkan kisos pada hak Allah Ta'ala dengan menyesal daripada maksiat tersebut. Abedeng kata tak apalah. Kalau aku gerak lengan pun jadi gapo, bukannya boleh sapa balik lengan anak aku. Kalau gerak tangan pun bukan boleh sambung jika tangan anak aku. Kalau aku bunuh pun bukan anak aku boleh hidup kelik. Tak apalah aku maaf lah. Tak apa, sah lah. Tapi wajiblah kena ayat. Nak tengok setara mana Abedeng boleh maaf kan. Itu tinggi dah tu, tinggi tu besar tu. Tu. Dan jika tiada diserahkannya seorang akan dirinya. Jadi seorang kepada mustahik sekalipun, dari kerana apa tu? Dari kerana enggan seorang daripada menyerahkannya dirinya seorang, itu suatu maksiat yang lain pula. Gitu. Artinya gini. Jadi kalau dia tak sik, dia kata takut aku nak gerak ke Abedeng nyanyo, lama Abedeng tak maaf suruh gerak pula tangan aku ke, bunuh balah ke, suruh bayar dia ke mampu 100 ekor tu nak cari mana lah ni? Harga 100 ekor tu dah sini. Oh, bengkraksi lah aku. Belum tentu lagi Abedeng maaf. Lepas tu, dia taubat sendiri. Sah juga taubat dia. Tapi tu maksiat lain pula. Tidak pergi royak ke Abedeng, tidak pergi jujur ke Abedeng itu suatu maksiat yang lain pula. Tiada membatalkan ia. Tu.
tiada membatal akan ia akan enggan tadi tu, enggan menyerahkan diri tadi tu. Nah, tiada membatalkan ia enggan tadi tu akan taubat seorang daripada maksiat yang terdahulu itu. Nah, tetapi wajib pula atasnya taubat daripada cukup ada wajib kena taubat pula. Dan jika ada maksiat itu ghibah ni makna mengumpat. Artinya ghibah mengumpat-ngumpat, maka ditilik. Nah, fa fihi tafsilun juga. Jika tiada sampai umpaknya, tak siapa lagi ngumpat dia itu kepada orang yang diumpat. Dia mengumpat, kita kata dia ngumpat abedeng. Tapi umpatan dia tu abedeng tak tahu lagi. Tak siapa lagi abedeng. Abedeng tak tahu pun dia ngumpat ke abedeng. Maka memadailah, cukup sahlah akan dia akan seorang itu menyesal daripada mengumpat itu. Cukup. Tak payah minta apa dengan abedeng. Nah, tu. Dia nak tahu mana? Tahunya kalau muka abedeng tu lain macam dengan khidir lah. Nah, khidir tu, mana abedeng tengok aku lain macam? Dia tahu dah lah aku ngumpat ke dia. Ni mung abedeng tak ada gapo duk bawa air, duk bawa minyak, wahnya gapo dak tu. Makan khidir makan. Tahu khidir duk ngumpat bersembuh tak gigi dah. Nah, kalau abedeng tak tahu lagi, cukuplah dia menyesal daripada ngumpat itu dan minta ampun kepada Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bagi seorang yang ngumpat tadi itu. Dan jika sudah sampai umpatannya, baca umpatan, upaknya anu umpatan seorang itu kepada orang yang diumpat. Kita kata khidir ngumpat ke abedeng. Ngumpat dengan siapa? Dengan Yusuf. Yusuf ke cerita ke abedeng. Abedeng tahu tak? Khidir ngumpat ke abedeng berat. Siapa ke abedeng? Maka disyaratkan pula serta yang demikian itu, serta sudah sampai umpatan kepada orang yang diumpat, syarat lagi dalam rukun taubatnya minta halal, minta maaf. Tu bagus nak kita minta maaf. Kita kena minta maaf dengan abedeng. Dan jika tiada diperoleh minta halal dan jika tiada diperoleh, tak boleh lah, tak dapat. Dan jika tiada diperoleh minta halal, abedeng khidir nak minta maaf dengan abedeng tak boleh dah. Kerana apa? Kerana tu minta halal kerana apa? Kerana sebab mati dah abedeng. Abedeng lain bukan abedeng ni. Abedeng lain. Atau sangat sukar. Payah abedeng tak mati lagi. Barulah abedeng ni. Sukar. Payah. Sebab apa? Sebab raik dah abedeng. Gimana apa pula dah hotel dah kita ni pergi peh lah pulaknya. Raik dah dia. Nak cara ke tanah saka dia tu. Nah, raik dah. Payah nak cari peh kapu mana tak tahu. Atau sukar sebab raiknya abedeng atau orang hidup umpat. Raik taluk pada kata raik di dalam pergi-pergi yang jauh. Musafir jauh mana? Pakai Afrika mana abedeng dia. Maka wajiblah atas orang yang mengumpat. Ini khidir tadi tu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan tiada memadailah dihalalkan oleh waris abedeng, waris yang diumpat daripada umpatan. Daripada umpatan. Nah, pergi cari jumpa anak abedeng. Apa ya? Awak anak abedeng deh. Ya. Saya minta maaf banyak. Saya ngopak kepok awak lah abedeng tu. Minta maaf deh. Anak abedeng kata, tak apa saya maaf. Tak jadi. Bukan yang ngopakkan anak abedeng, yang ngopakkan abedeng. Yusuf apa? Betul? Tengok kalau Yusuf duk ngopak sekali boleh dosa ke? Dia kena maaf ke? Kalau dia dengan ngopak pun dia lari, tak apa. Ya lah. Dosa ke? Apa dosa? Tengok kalau niat dia nak namimah dosa dia. Tak tu ni, nak pelaga. Dan jika ada maksiat itu hasad, deki. Arti hasad tu dengki. Maksiat tu deki, jenis deki. Tengok abedeng pakai motor. Abedeng pakai kereta dulu ni. Kita motor deki maka tiada wajib dan tiada sunat atas atas apa tu? Tiada wajib dan tak sunat pun. Atas yang ni atas memberitahukan dia orang yang dia seorang gitu, dia seorang lu. Ataupun dan maka tiada wajib dan tiada sunat atas memberitahukan dia hasad. Boleh. Maka tiada wajib dan tiada sunat atas memberitahukan dia hasad kepada orang yang didengkinya seorang akan orang yang didengki.
Akan orang yang didengki. Tak wajib dan tak sunat. Kalau khidih dengki dengan bedeng, tak wajib dan tak sunat. Atas memberitahukan dia dengki, hasad kepada orang yang didengkinya. Seorang akan orang yang didengki. Tak wajib dia goyak dengan bedeng. Bedeng, saya dengki dengan bedeng. Tak wajib. Tak sunat aku. Tak juga. Tetapi bahkan kalau khidih dia goyak juga. Bedeng, saya dengki dengan bedeng. Ada tu ni. Ingat aku bagus sangatlah gitu. Tetapi yang ini bahkan makruh yang demikian itu, demikian memberitahukan dengki kepada orang yang didengki. Dan terkadang haram, kadang-kadang jadi haram. Ada. Hanya wajib atasnya. Patut lagu mana dia nak taubat orang dengki tu? Hanya wajib atas orang yang berdengki menyesal dan minta ampun kepada Allah Ta'ala serta tiada mencita-cita atas kembali kepadanya kepada dengki. Inilah al-mazkur yang tersebut tadi itu. Perintah taubat yang menggugurkan dosa, yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Syekh Muzajjad. Baca Syekh Muzajjad. Syekh Muzajjad. Syekh Muzajjad ni dia sebut mana? Di dalam. Syekh Muzajjad ni dia sebut di dalam Ubab, dalam kitab Ubab. Adapun taubat yang menghasilkan jadi saksi, maka tersebut perintah taubat menghasilkan jadi saksi itu di dalam kitab fiqh. Itu dalam kitab fiqh lah. Dia kena jadi saksi. Taubat tersebut dia kena jadi saksi. Itu ni. Kalau tidak, tak diampun orang panggil dosa dia. Dia kena jadi saksi. Kena pergi hadir ke mahkamah. Kena jadi saksi. Barulah orang panggil tak berdosa dia. Itu disebutlah kitab fiqh. Baik, habis itu. Syahdan disyaratkan pula tak kala taubat itu bahawa jangan ada ia taubat tu. Pada waktu ghargharah. Jangan nak taubat tu waktu ghargharah. Apa waktu ghargharah? Iaitu waktu ghargharah tu waktu hampir keluar roh. Tak kala memandang akan malaikat rahmat atau malaikat azab. Mana? Roh duduk di halkum ni. Roh duduk di halkum ni orang panggil ghargharah. Faham tak? Ni. Siapa roh di halkum? Aku tobat. Oh, mampu dia. Tak diterima tu. Tobat lagu tu tak diterima. Ada. Dan jika ada ia seorang tu, ataupun dan jika ada ia taubat tu pada waktu terbit matahari daripada maghrib, daripada barat. Maghrib tu maknanya barat. Tu pun tak sah juga. Taubat ketika matahari naik ke barat dah. Baru nak taubat. Tak sah. Kerana apa tak sah? Kerana pintu tu bukan pinta dah. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya pintu taubat pada waktu itu, pada waktu terbit matahari daripada maghrib, daripada barat, tertutup. Tutup dah tu kata. Jadi taubat tu tertutup apabila nyawa manusia tu sampai di ghargharah atau matahari terbit ke barat. Selagi mana sebelum sampai situ kedua tu, pintu taubat Allah Ta'ala senantiasa terbuka. Tak usah tanyalah, Tuhan terima tak taubat saya. Terima selagi mana menyawa belum sampai di halkum ghargharah. Terima sebelum matahari itu terbit ke barat. Gitu. Maka tiadalah diterima taubat segala mereka yang taubat pada waktu itu. Pada waktu mana? Pada waktu ghargharah, waktu nyawa sampai di halkum, dan pada waktu itu, pada waktu terbit matahari daripada maghrib, daripada barat. Sama ada pada hak mukmin yang asi sekalipun orang mukmin hak buat maksiat, atau kafir ataupun orang kafir. Inilah pendapat yang mengatakan tak diterima dah taubat orang yang taubat ketika mana ghargharah dan naik matahari ke barat. Mazhabu Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah kata begitu. Adapun mazhab Maturidiyah, ada 5 minit lagi. Adapun mazhab Maturidiyah, maka syarat yang tersebut itu pada taubat kafir juga. Tu. Maknanya apa? Taubat Allah Ta'ala tak terima taubat orang tu apabila nyawa sampai di halkum ghargharah atau matahari terbit ke barat, ialah taubat orang kafir. Adapun taubat orang mukmin yang buat maksiat, nyawa sampai di ghargharah pun Allah Ta'ala terima lagi taubat. Walau matahari terbit ke barat pun terima lagi taubat kalau dia mukmin. Tapi nak ada mukmin warna matahari terbit ke barat habis dia orang mukmin. Adapun mukmin asi, ni. Maka sahlah taubatnya mukmin asi pada waktu ghargharah. Sah taubat dia.
Nyawa duk sampai lekor dah dia taubat. Ya Allah, aku taubat daripada maksiat tu ya Allah. Sah. Boleh. Tu sah. Dan waktu terbit matahari daripada maghrib, sah. Dan telah terdahulu bahawa sebutnya. Nah. Dan telah terdahulu bahawasanya gitu. Dan telah terdahulu bahawasanya gitu, bukan bahawa sebutnya. La sawaba juga. Dan telah terdahulu bahawa sebutnya, bukan bahawa sebutnya. Dan telah terdahulu bahawasanya taubat orang yang murtad itu tiada diterima melainkan dengan melafazkan dua kalimah syahadat dengan segala syaratnya. Syarat mengucap dengan syahadat mesti tertib, mesti orang panggil muallak. Nah, mesti ada asyhadu yang telah tersebut di dalam fasal yang ketiga. Lepas dah. Bermula soal. Apabila taubat oleh seorang daripada maksiat dengan segala syaratnya, syarat taubat. Kemudian daripada bertaubat tu, maka jatuh pula, buat pula, berlaku pula ia seorang kepada maksiat itu. Ya, zina, lepas taubat. Zina pula, lepas tu. Nah, curi, lepas tu, taubat, lepas tu curi pula. Ikutlah. Adakah batal taubatnya, taubat seorang daripada maksiat itu yang terdahulu, taubat hak dulu tu batal tak? Atau tiada batal? Dan adakah kembali maksiat atau tiada? Nah, maksiat hak dulu kau kembali ataupun maksiat lain kau mana? Jawabun bermula jawab. Tiada batal taubatnya seorang daripada maksiat itu. Nah, tak batal, taubat hak dulu sah. Taubat hak dulu sah. Nah, tu. Dan tiada kembali maksiat itu. Maksiat lain pula ni. Walaupun zina sama, perbuatan sama. Tapi maksiat lah lain-lain. Kena taubat pula. Dan tak terpakai taubat dah. Saya taubat dah mari dulu. Lepas tu buat pula zina ni. Tak apalah, saya taubat dah dulu. Tak jadi. Kena taubat pula. Nak minta apa maksiat sekarang ni. Tak? Tu. Dan tiada kembali maksiat yang taubat. Ia seorang daripada maksiat. Padahal dan tu wawul hal. Padahal kembalinya seorang kepada mengerjakan maksiat itu. Padahal kembalinya seorang kepada mengerjakan maksiat itu suatu maksiat yang lain pula. Maksiat lain tu, bukan maksiat hak tu lah dak. Wajib atas seorang taubat daripada maksiat. Dan sahlah taubatnya seorang yang kedua apabila diperoleh segala syaratnya, syarat taubat. Nah, dia berzina, lepas tu taubat dengan syarat dia sah, Tuhan hapung. Zina pula, maka wajib taubat pula. Nah, dengan syarat-syaratnya. Tuhan hapung pula. Gitu maksud dia nak ayat sini. Demikianlah lagu itulah dikiaskan yang tiga, yang keempat, yang ini maksiat yang ketiga dan maksiat yang keempat dan yang kemudian. Ikutlah. Tobat, buat tobat siapa mati. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Dalam hadis 40 tu ada cerita ke? Siapa-siapa tu apa dah gitu. Nah, jangan kita malah dah tobat ngaku sungguh. Nah, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Habis itu. Bermula soal, adakah wajib memperbaharui taubat apabila ingat akan dosa yang telah taubat ia seorang daripada dosa? Tuh. Dosa ni banyak. Dia tak ingat ke? Dia taubat hak mana ingat? Duk lama. Ada dosa lagi aku buat dulu tak taubat. Wajib tak? Dia kena taubat pula. Jawab, tiada wajib memperbaharui dia. Tak wajib dia tak jadi taubat tu. Tetapi sungguh bukan tak wajib, sunat yang demikian itu memperbaharui taubat. Nah. Soal, adakah sah taubat daripada suatu dosa serta mengekali akan dosa yang lain? Dia taubat daripada dosa zina, tapi minum arak dia tak taubat lagi. Sah tak taubat atas dosa zina tadi? Dah. Mau kata taubat dah kawat taubat dosa zina aja. Minum arak kawat tak boleh tinggal lagi boh. Contoh, sah tak? Jawabun bermula jawab, sah taubat daripada setengah maksiat serta mengekali akan maksiat yang lain. Sah. Nah, sah. Dan jika ada maksiat yang dikekalinya itu, maksiat yang dia buat pula tu dosa besar sekalipun tu raya. Sah juga. Dari kerana muafakat sekalian ulama atas bahawasanya kafir, orang kafir tu. Apabila masuk Islam ia orang kafir. Dan taubat ia orang kafir tu daripada kufurnya orang kafir. Serta mengekali ia orang kafir tu akan setengah maksiat. Dia masa kafir dulu banyak maksiat dia buat. Mana bila masuk Islam, mama kau ada salaf tu apa belaka?
Tapi ada lagi maksiat adalah kafir tu dia terbuat-buat lagi. Nah, tak boleh nak tinggal lagi dalam masa dia masuk Islam dah. Sahlah taubatnya dan Islamnya pun sah. Baik tak? Nah, dia kata mung ni baik kafir balik tak usah masuk Islam lah mung. Apa au masuk Islam pun buat lagi maksiat. Jangan kata gitu, jangan. Dan tiada tiada diseksa ia seorang kafir tu, seorang yang masuk Islam tadi tu, melainkan atas maksiat yang dikekalinya. Tiada diseksa tu. Dan tiada diseksa ia seorang yang masuk Islam tadi tu, mu'allah tadi tu, melainkan kerana maksiat yang dikekalinya seorang yang masuk Islam, kemudian daripada Islamnya orang yang baru masuk Islam itu kafir tadi tu. Adapun segala maksiat yang diperbuatnya seorang kafir di dalam kufurnya, dalam masa tengah hidup kafir mula. Banyaklah maksiat dia buat masa ketika mana dia kafir dulu. Zina, minum arak, judi, rokok, curi, ikutlah. Maka diampuni oleh Allah bagi seorang yang baru masuk Islam dengan Islamnya, yakni dengan sebab masuk Islamnya seorang yang kafir. Hubai atau hubaya, boleh baca dua-dua. Nah, jaga-jaga itu maksudnya. Ingat, jaga-jaga. Hubaya, hubai itu kena kau berala ke? Hubaya lah sedap sikit. Hei sekalian ikhwan, hei sekalian saudara fil Islam, ukhwah Islamiyah. Hei saudara Islam, hendaklah wajiblah engkau, kita semua ni banyak-banyak taubat. Wajib banyak-banyak taubat. Nah, dan istighfar, minta ampun dengan Allah. Wajib taubat, minta ampun dengan Allah daripada segala maksiat. Pada tiap-tiap malam dan siang malam wajib. Nah, banyak-banyak taubat, astagfirullahalazim, menyesal marilah hati. Dan janganlah engkau jemu, jangan bawa dia taubat malah dah. Jangan engkau jemu daripada taubat dan minta ampun, istighfar tadi. Dari kerana Allah Subhanahu wa taala tu mengasihi akan segala mereka yang berbanyak-banyak taubat daripadanya. Nah. Tu daripada mereka tadi. Nah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu habis itu. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui bisawabi, dengan perkara yang betul. Wa ilaihi, dan kepada Allah Ta'ala jualah marji'u, tepat kembali, wal ma'ab, tepat kediaman. Wafaqani, memberi taufiklah akan daku Allahu oleh Allah. Wa ikhwani, dan memberi taufik juga akan saudara-saudaraku. Memberi taufik oleh Allah akan saudara-saudaraku dan aku fillah, pada saudara-saudaraku fillah. Saudara-saudara fillah ni maksud saudara-saudara seagamaku. Li-ta'ati, untuk mengerjakan ta'at, ibadat. Tu. Wal matabi, dan taubat. Allah Ta'ala lah. Yang memberi taufik akan daku dan akan saudaraku pada agama Allah ni untuk mengerjakan ta'at dan bertaubat. Wa ghafarali, dan mengampunglah Allah Ta'ala akan daku, wali walidayya, dan akan dua ibu bapaku, waliman, dan Allah Ta'ala jugalah yang mengampunkan liman, bagi mereka intafa'a, waliman intafa'a bihadzal kitabi, dan minta Allah Ta'ala ampunkan juga bagi sesiapa yang mengambil manfaat dengan ini kitab. Bihamdillah syai'un lillahi ta'ala walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bi hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.